Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all my students. Alright, so today we're gonna learn about the formwork dismantling and release agent which in chapter 4 for industrial building system. Okay, so by the way, for the learning objective after you finish this topic is to identify the types of release agent of formwork and concrete, and then define the method and application of the formwork, and then define the duration required for dismantling formwork, and then impart the knowledge of reuse and cleanliness for the formwork. For the learning outcome, okay, after you finish all this topic, okay, you can define the right types of release agent and then implement the procedure to dismantling of the formwork. Okay. So, by the way, for the formwork dismantling and release agent, there is four subtopic under it is, which is for the first one is a type of release agent of formwork and concrete, and then the method and application of formwork release agent, and then the duration required for dismantling and formwork, and then the last one is reuse and cleanliness of the for formwork. Okay, so for the types of release agent, for the prime function, which is the effect to release of the form from the concrete surface and reduce the probability of surface damage to the concrete and formwork. Okay, so for the good release agent, which is seperti sebagai contoh, ciri-ciri release agent yang terbaik adalah yang pertama, to provide a clean and easy release or strike without damage to the form, and then to produce of blemish-free concrete surface, and which is no effect upon either of the surface for the concrete surface, and then assist in obtaining maximum reuse of form, and then is easy to apply even at the recommendation coverage. So maksudnya kat sini release agent yang terbaik dia akan menghasilkan permukaan yang licin, yang cantik. Lepas tu dia punya permukaan tu akan tidak ada berlaku lompang-lompang udara dan sebagainya, dan dia juga tak ada efek kepada concrete surface, dan juga boleh digunakan banyak kali, dan pada masa yang sama dia boleh reach kepada kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya lah, maksudnya kawasan-kawasan yang sempit dan sebagainya. Okay, so antara ciri kategori dia kesemuanya ada ketujuh kategori, which is the first one, category 1 is neat oil. Alright, so usually dia gunakan mineral oil, tend to produce blowhole and not recommended for use for the production of high quality of concrete surface. So it is used in the storage formwork and for concrete which will be hidden below the ground. Okay, so this is the first one is neat oil, and the second one is neat oil with surfactant. Okay, so there is a difference, which is there is an additional of a small amount of surface activating or wetting agent, which is will minimize blowhole and have a good form penetration and resistant to climate the condition. So for the category 3, which is mold cream emulsion, which is emulsion water in oil tend to be removed by rain but with minimized blowhole. Alright, the second one is not very suitable to use for the steel formwork. So maksudnya kat sini dia tidak sesuai digunakan pada steel formwork, dan juga minyak yang digunakan pada mold cream emulsion ini, dia punya kekuatan dia ataupun dia punya surface dia boleh remove dengan menggunakan air, okay, ataupun hujan lah. Alright, so seterusnya adalah kategori yang keempat, iaitu water soluble emulsion, which is will produce a dark porous skin on the concrete which is not durable, and then is not recommended for good class work and are seldom used. So dia tidak sesuai untuk kerja-kerja yang jarang digunakan. Okey, dan seterusnya adalah dalam kategori yang kelima, iaitu chemical release agent,
Itu dia recommended untuk semua kerja-kerja yang high quality dan dia perlu di-apply menggunakan spray. Okay, menggunakan spray dan juga ketahanan dia tu terhadap cuaca adalah lebih baik berbanding yang lain, dan certain of them the drying types are so very particularly suited to use industry, dry climate, on soffit formwork and in pre-stressed concrete application. So sebagai contoh kat sini, dia sesuai digunakan pada kawasan yang berhabuk, pada kawasan yang kering, pada kawasan soffit formwork and in pre-stressed concrete application. Okay, so seterusnya untuk kategori yang keenam iaitu dari segi paint ataupun cat, lacquer, waxes and other surface coating. More on sealer which prevent release agent being absorbed into the form face, and it is necessary to avoid uneven porosity with consequent color variation in the concrete surface form, which is will given increased usage of the formwork. Yang ni adalah kategori yang keenam. So dia sesuai macam kita selalu pakai, dia menggunakan cat dan juga minyak dan sebagainya untuk mengelakkan berlakunya porosity tu, maksudnya macam liang-liang udara, dan juga dia boleh meningkatkan kegunaan, maksudnya formwork tersebut boleh digunakan banyak kali. Okey, seterusnya adalah kategori yang ketujuh iaitu ada specialized agent which is include chemical system, silicone and vegetable oil for such application such as foam, special heated formwork system, sponge system dan juga sistem-sistem yang lain. Okey, this one adalah yang paling special sebabnya dia jarang digunakan pada kawasan-kawasan yang biasa, yang selalunya digunakan pada kawasan yang ada perlukan heater, yang perlukan haba, yang perlukan di kawasan dalam tanah dan sebagainya. Yang ini adalah ada specialized agent. Okay, so this one adalah face contact material. Okay, dalam kat sini dia ada untuk ciri-ciri dia. Okay, face contact ni adalah material and the absorbent of the face contact material will affect the concrete finish and will require differing treatment for the best result. Okay, so kalau kamu tengok kat sini ada absorbent surface iaitu untreated timber ataupun plywood. Okay, dan juga yang kedua adalah giving a grain pattern finish. So macam mana kita nak atasi benda lah ni? Yang pertama, one or more full coat of the normal release agent. Kita boleh menggunakan satu ataupun lebih release agent. Dan yang kedua adalah menggunakan barrier ataupun varnish. Okay, dan yang ketiga adalah dia sesuai digunakan untuk proprietary formwork wax, menggunakan wax lah. Okay, ni yang pertama. Okay, yang keduanya adalah non-absorbent surface iaitu surface is impervious to the release agent may tend to migrate and dry up. So they occur when an emulsion is used. So dia recommended untuk menggunakan kategori 5 dan juga 2, dan seterusnya dia use preventive wax yang menggunakan kategori yang ke-6 untuk improve the finish from initial cost of the form. Maksudnya untuk mengelakkan daripada kos permulaan itu lebih tinggi. Okey, yang ketiga adalah menggunakan steel iaitu dia sesuai untuk release agent yang kelima, kategori yang kelima, dan juga dia sesuai untuk kategori yang kedua kalau kerja-kerja yang perlukan kualiti yang lebih rendah, dan juga untuk steel yang baru ataupun acuan yang baru kategori 6 ataupun yang kedua. Okey, seterusnya adalah particle board, wood chip dan juga material should be treated using kategori 2, 3 dan juga 5. Okey. Dan seterusnya adalah yang terakhir sekali iaitu adalah wood. Okey, yang terakhir sekali tu adalah wood iaitu di mana wood based sheet material yang menggunakan choice of release agent dia bergantung kepada pre-treatment surface condition of the sheet. So dia ada 4 condition kat situ. Yang pertama adalah dari segi berpasir ataupun sanded tetapi dia tidak dirawat.
Yang kedua adalah sand and treated with release agent. Yang seterusnya adalah phase and edge seal dan juga surface overlaid with phenolic or melamine resin film. Okay. So seterusnya kalau kamu semua tengok kat sini, this one nombor-nombor kat sini adalah refer kepada release agent punya kategori. Yang pertama tadi tu yang saya dah tunjukkan yang dalam slide sebelum ni, iaitu sebagai contoh untuk kayu dan juga son dan juga plant. Okey, dia adalah dalam kategori yang kedua sampailah yang ke-6. Tertakluk kepada plain surface finish dan juga special surface treatment. Dan sebagai contoh yang lain sebagai plywood, particle board, fiber dan juga steel. Okay, this one adalah sebagai dia punya contoh-contoh dia. Alright. So seterusnya adalah macam mana kita nak saya nanti dah ceritakan berkaitan dengan jenis-jenis release agent. Okay, yang this one adalah method dan juga macam mana kita nak sapu application of the formwork release agent. Macam mana kita nak sapu dia kepada kayu. Okay, yang pertama adalah menggunakan tangan ataupun application by hand, which is kalau too much is as bad as too little. So kalau terlalu banyak dia tidak baiklah kepada kayu tersebut. Yang kedua adalah dia ada lapisan filem yang di-apply ataupun yang disarung kepada ataupun yang disapu kepada kayu tersebut. Dan juga brushes and brooms have been the principal applicator. So maksudnya penggunaan brush, penggunaan broom dan sebagainya adalah yang lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan span dan sebagainya adalah lebih cantik dia punya result dia. Alright. So yang kedua adalah application menggunakan spray, iaitu macam sembur tu lah. Okay. So kat situ adalah chemical release agent. Neat oil and some cream emulsion will spread much further if applied by spray. Dan yang ini dia menggunakan hand pressurized container with flexible hose. Dan juga kalau ada berlaku contamination occur at pre-stress duct, the usual method to apply cement, water slurry, place is can be removed. So antara ciri-ciri yang terbaik dia boleh di-apply kepada obtain if the spray operated is being sheltered. Maksudnya di kawasan yang tertutup. Okay. Dan seterusnya adalah weather and timing of application. So kalau kamu tengok kat sini adalah menggunakan semula jadilah, iaitu daripada segi cuaca dan juga masa. Okey, tetapi dia punya proses dia lebih lama. Okey, long waited periods are expected between application of release agent and concreting, and rainfall may remove release agent, dan chemical release agent are very satisfactory provided to the form surface is reasonably dry before application, and strong sunlight and drying winds are harmful to release agent. Okay, dan juga application of a release agent to a wet space sometimes cause striking difficulties. So kalau kamu tengok kat sini dia lebih lama, dan pada masa yang sama kalau berlaku hujan dan sebagainya dia boleh remove release agent, dan pada masa yang sama chemical release agent dia sesuai untuk permukaan dia tu lebih halus sebelum kita apply, ataupun permukaan dia tu mencukupilah supaya kita letak benda yang dia punya result dia nanti akan jadi yang lebih cantik. Dan juga kalau terlalu matahari tu terlalu striking and drying, harmful to release agent, dan juga penggunaan release agent to a wet form akan menghasilkan kesusahan ataupun akan berlakulah dia punya permukaan dia tu dia tidak rata. Okey. So seterusnya adalah kesan semasa kita tuang konkrit. Okey. Release agent boleh tertanggal ataupun may be removed from form faced by abrasion during placement of concrete in tall or narrow column on inclined form surface or by mix of low workability. So maksudnya kat sini release agent dia boleh tanggal, okey, semasa kita buat
tuang konkrit daripada atas sebab kolom adalah sebuah struktur yang tinggi. So bila kita tuang efek dia kepada dinding kolom tersebut, dia akan tanggal. So itu adalah kesan-kesan dia. Tetapi macam mana kita nak atasi dia? Kita menggunakan wax treatment ataupun kita gunakan wax treatment lah pada kayu tersebut untuk reduce risk of removal, abrasion, menggunakan neat oil dan juga chemical release agent, iaitu dalam kategori 2 dan juga yang ke-5. So yang ni bersesuaian lah dengan untuk kita kurangkan efek tersebut. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, yang ni adalah masa yang diperlukan untuk kita bila dah siap semua. Kita dah sapu release agent pada formwork, kita dah tuang konkrit. So ini adalah masa yang sesuai untuk kita buka formwork balik, untuk kita buka balik formwork tersebut. Okay, so bila kita dah tuang konkrit, so dalam masa 3 hari adalah hari yang sesuai untuk kita buka vertical face beam, wall, column, pile foundation, plane dan juga precast component. Okay, so yang kedua adalah slab, prop slab under, maksudnya dalam masa 4 hari kita dah boleh buka. Yang kedua, seterusnya adalah removal props of slab. Yang ni dalam masa 10 hari. Okey, yang ni maksudnya tupang kat bawah slab tu lah. Okey, dan juga beam soffit, prop slab under dalam masa 8 hari dan juga removal of props to beam dalam masa 21 hari. Sebab apa beam yang paling lama? Sebab beam adalah sebagai tulang kepada kita punya sesebuah bangunan. Okey, jadual-jadual yang ni saya dapat daripada JKR punya standard lah. Okay, minimum periods between concreting and removal of deform. Okay, so the last one adalah reuse and cleanliness for the formwork. So selepas 5 kali penggunaan, formwork punya cost akan drop sampai 40% daripada cost yang asal. So cara mana kita nak buat formwork ni? Formwork element must be handling with care and should be not drop. So maksudnya kita tak boleh campak dia begitu saja. So kita kena pastikan dia handling with care. Alright. So selepas kita repair, selepas kita bersihkan dia, selepas kita sapu minyak dan sebagainya, formwork yang telah digunakan mestilah disusun pada stockpile for future use or use or in other area. Maksudnya kita susun elok-elok supaya dia tidak berlaku calar dan sebagainya lah. Dan seterusnya sebelum konkrit dituang ataupun sebelum kita guna balik formwork tersebut, kita perlulah cek sama ada rosak ataupun calar dan sebagainya. Seterusnya, kerosakan defect inside fact must be repaired. Untuk di repair, otherwise they will be reflect on the finished surface of the concrete to show the same defect. So maksudnya kalau kita tak betulkan formwork yang kita dah buat tadi tu, and then kita punya defect tu akan berlarutan sampailah struktur yang seterusnya. So dia punya acuan dia tu dah tak cantik. So bila kita buat struktur yang baru, itu pun dah tidak cantik. Right. So seterusnya adalah reuse and cleanliness untuk formwork bergantung kepada kita punya surface. So untuk surface yang pertama adalah surface permukaan yang tidak dirawat. Okey, iaitu daripada yang bila tidak dirawat, dia boleh digunakan 1 hingga 10 kali penggunaan dan pada masa yang sama kebaikan dia punya tu lebih ringan dan juga absorbent in early life. So dia boleh serap lebih cepat dan juga tapi dia punya keburukan dia punya konkrit yang akan terhasil nanti akan berlakunya grain pattern. Maksud grain pattern tu macam bentuk-bentuk kayu lah. Ira-ira kayu tu, dia akan ada bentuk kat situ. Dan seterusnya adalah resin coating. Okey, resin coating ni adalah 5 ke 20 kali penggunaan boleh digunakan. Lepas tu dia sesuai digunakan pada kawasan under factory condition. Factory condition ni maksudnya di kawasan yang tertutup lah. Okey, dan juga dia boleh increase the susceptibility of board splitting due to moisture movement. Cuma keburukan dia boleh terkepak ataupun pecah di dalam bila ada berlakunya pergerakan lembapan di dalam kayu tersebut. Dan seterusnya adalah the last one adalah yang paling mahal lah, GRP coating. So kalau dengan GRP coating ni dia boleh guna sampai 100 kali lah.
Okay, so pada masa yang sama dia memang mahal, tapi dia punya kesan dia, permukaan dia tu lebih licin berbanding dengan kawan-kawan dia lain dari Synchrotron dan juga Antrix surface. So tapi pada masa yang sama, masa kita handling tu, dia punya surface tu kita kena elakkan daripada berlaku gegaran sebab benda ni dia cepat tanggal, tapi pada masa yang sama kita kena pastikan benda tu dia tahan lama, dia melekatlah pada kayu yang kita nak gunakan tu nanti. Okay, yang this one adalah table, okay, di mana use of formwork according to repetition use. So kat sini kalau kamu perasan dia ada week 11, 9, 8, 7 sampailah yang ke bawah ni. Yang ini adalah jadual yang bersilang. Maksudnya kalau kita buat formwork pada bahagian A, so bila bahagian A dah tuang konkrit, so kita boleh buka pergi ke bahagian C. So bahagian B ni teruskanlah sambung. So bahagian B boleh pergi ke bahagian D. So dan sebagainya lah macam tu. Okay. Macam this one. Okay, kalau kita tengok kat sini, minggu yang pertama iaitu minggu mula-mula lah. Okay, ada column, ada beam side, ada beam bottom, select decking dan sebagainya. So, ini adalah unit yang pertama dan unit kedua. So, unit pertama dia akan pergi kepada kolomnya ni. So, dia akan repeat kepada unit yang pertama ni pergi ke yang ketiga. Dan yang kedua ni dia bersilang kepada unit yang keempat dan seterusnya lah, dia bersilang antara satu sama lain supaya apa? Kerja yang dilaksanakan adalah lebih cepat. Sebabnya kita boleh gunakan formwork tersebut banyak kali. Okay, so yang ni adalah last one iaitu cleanliness of the formwork. Macam mana kita nak pastikan bila kerja-kerja semua dah siap, kita kena pastikan formwork tersebut adalah bersih lah berbanding yang sebelum ni. Okay, so yang pertama adalah special care shall be taken to ensure the cleanness of the formwork prior to deposition of the concrete. Okay, dan seterusnya temporary opening shall be provided in stop end for the removal of water and debris. Dan juga seterusnya adalah plywood forms in common with all other types should be cleaned immediately after stripping. Lepas tu concrete particle may be removed and projectile nails shall be withdrawn to prevent scaring of panel when stacking. Then panel should be stacked flat, preferably out of the sun to reduce face checking, and all reusable formwork shall be thoroughly scraped, cleaned and if necessary repaired before being raised. So maksudnya kalau kita rumuskan kat sini, perlulah adanya penjagaan yang baik sebelum kita bersihkan formwork tersebut. So kena ada bukaan pada hujung formwork tersebut untuk kita buang air ataupun buang sampah-sampah. Bukanlah sampah, maksudnya lebihan-lebihan simen ataupun konkrit yang lekat pada formwork tersebut. Lepas tu kalau ada konkrit partikel, kita kena cabut lah dia, kita kena kikis dia. Lepas tu ada paku dan sebagainya, yang tu kita kena cabut lah supaya apa? Satu, untuk keselamatan. Yang kedua, kalau kita biarkan paku tersebut, dia akan kacau permukaan kawan-kawan yang lain bila kita susun dia. Okay, so dan seterusnya semua reusable formwork shall be letak di kawasan yang rata. Lepas tu kita jauhkanlah daripada matahari supaya dia elakkan berlakunya kecutan pada formwork tersebut. Dan juga all reusable formwork mestilah kita scrap dan juga necessary repair before being raised. Maksudnya kita kena repair, kita kena bersihkan dia sebagai cantik supaya bila kita upkan balik formwork tersebut, dia tidaklah berlaku apa-apa kecacatan ataupun kuranglah berlaku kecacatan dan sebagainya. So tamatlah untuk topik ini. So thank you for all your cooperation and see you next class. Assalamualaikum.